Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam PDPR Jawi tahun 4 minggu yang ketiga. Baiklah anak-anak, tajuk minggu ini ialah tanda baca koma. Tanda baca koma. Ingat lagi tak simbol tanda baca koma? Baiklah, simbolnya ialah 6 kecil. Okey. Hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama mengenal fungsi tanda koma dengan betul, yang kedua menyebutkan semula fungsi tanda baca koma dengan betul, dan yang ketiga membaca ayat yang mengandungi tanda koma dengan intonasi yang betul. Anak-anak nak tahu tak apa fungsi tanda baca koma? Mari kita belajar. Fungsi tanda baca koma ada 5. Yang pertama, memisahkan pembilang dan pengulang. Yang kedua, memisahkan kata seru. Yang ketiga, memisahkan unsur-unsur dan frasa. Yang keempat, memisahkan baris-baris pantun. Dan yang kelima, memisahkan baris-baris alamat. Baiklah, fungsi yang pertama, tanda koma sebagai tanda memisahkan pembilang dan pengulang. Sebagai contoh, 1, 2, 3, dan 4. Fungsi yang kedua, tanda koma sebagai tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Sebagai contoh, wah, indahnya ciptaan Tuhan. Jadi tanda koma diletakkan selepas perkataan wah. Wah ialah kata seru. Selepas kata seru kita perlu letak tanda koma. Okey, dalam ayat seru ni, tanda baca yang diletakkan di akhir sekali ialah tanda baca seru. Kita tak letak tanda noktah sebab ini ialah ayat seru. Jadi fokus kita ialah tanda koma selepas kata seru. Seterusnya, tanda koma sebagai tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berturutan. Sebagai contoh, rambutan, betik, langsat dan duku adalah buah-buah tempatan. Tanda koma juga sebagai tanda memisahkan baris-baris pantun. Sebagai contoh, pisang emas dibawa belayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Jadi, jika awak lihat, pada setiap baris pantun diletakkan tanda baca koma. Tanda baca koma. Tapi di akhir pantun kita baris akhir kita letak tanda nokta lah. Sebab dia dah berakhir. Okey. Seterusnya, tanda koma sebagai tanda memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Sebagai contoh, Muhammad Arif bin Jamaluddin, 1234 Jalan Sutera, Taman Kuala Aman 77300, Melaka. Okey, baiklah. Jadi tanda koma diletakkan di setiap baris alamat. Kecuali di akhir sekali lah kita letak tanda nokta. Okey. Seterusnya kita akan lihat tanda baca koma pada ayat. Okey, awak boleh lihat dalam buku teks Jawi Kafa tahun 4, muka surat
8. Muka surat 8. Okey, ayat yang pertama. Negara Malaysia menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi sama ada awak nak letakkan tanda baca nokta ataupun koma. Pada ayat pertama ni, ada tak yang berkaitan dengan fungsi tanda koma? Okey, jadi yang kita nampak berfungsi sebagai tanda baca yang ada fungsi tanda baca nokta, iaitu di akhir ayat yang sempurna kita letak tanda nokta. Okey, seterusnya. Islam menuntut umatnya berbakti kepada ibu bapa. Ada tak nak perlu letak tanda koma? Okey, tak ada. Jadi kita letak tanda nokta di akhir ayat. Okey, seterusnya. Rostam gemar membaca buku, cerita, novel dan majalah. Ustazah ulang. Rostam gemar membaca buku cerita, novel dan majalah. Okey, jadi fungsi tanda koma ada di sini, iaitu memisahkan unsur dan frasa. Buku cerita, novel dan majalah. Majalah tu kita letak tanda nokta lah sebab dia di akhir ayat. Okey, seterusnya. Abang pergi ke kedai membeli kicap, garam dan gula. Okey, kalau kita tak letak tanda koma, dia akan jadi macam ni. Abang pergi ke kedai membeli kicap, garam dan gula. Tak ada langsung berhenti. Jadi kita kena letak tanda koma selepas perkataan kicap, garam dan gula. Gula tu kita letak tanda nokta sebab di akhir ayat. Okey, baiklah. Sebagai latihan, sila rujuk buku teks pada muka surat 9. Ada soalan cerdas minda. Tandakan right pada ayat yang menggunakan tanda baca nokta dan tanda baca koma yang betul. Kalau betul, tandakan right. Kalau salah, tak perlu tanda apa-apa. Okey, itu saja buat dalam latihan. Buat latihan ni dalam buku tulis. Kita sambung pelajaran minggu depan lagi. Assalamualaikum.